Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Jadi insya-Allah untuk memanfaatkan waktu kuarantin, Al-Fakir sekarang sedang berkuarantin di Kuala Lumpur. Jadi insya-Allah lah untuk mengambil manfaat daripada waktu. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang mana ramai daripada kalangan manusia ini lalai daripadanya, iaitu kesihatan dan juga lapangnya masa. Maka dengan masa yang terluang inilah, terperak dalam bilik ini, tak boleh keluar daripada bilik dan tak boleh pergi ke mana-mana, maka kita gunakanlah waktu ini untuk mengongsikan sedikit daripada fawaid-fawaid ataupun faedah-faedah daripada kitab Min Adabil Islam. Kitab ni rasanya dah ada orang terjemahkan kitab ni, tapi saya tak tahu dekat mana nak dapatkan. Dan saya juga tak pandai lagi nak buat skrin tu, yang keluarkan skrin kitab tu. Jadi saya hanya malam ni sekadar mukadimah sahaja. Sekadar mukadimah, tengok apa lagi yang kurang. Mukadimah tentang kitab ini, Min Adabil Islam, karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, yang mana dalam kitab ini menceritakan ataupun membincangkan tentang beberapa adab yang banyak dari kalangan kita terlepas pandang. Musannif di sini mengatakan dalam kitab ini, aku mengumpulkan adab-adab di dalam kitab ini kerana aku melihat ramai daripada orang Islam, dari kalangan orang lelaki ataupun wanita, yang mana mereka ini terlepas pandang daripada adab-adab Islam. Maka insya-Allah kita akan bacakanlah kitab ini dalam tempoh kuarantin. Saya akan meringkaskanlah. Dari segi ringkasan mungkin tak sempat nak baca satu-satu. Saya akan ringkaskan apakah adab-adab yang sepatutnya kita berakhlak dan beradab dengannya, yang mana diajarkan oleh Nabi kita SAW. Baik, maka sebelum itu perlulah kita tahu apakah itu adab sendiri. Adab ini, kata para ulama, banyak sangat takrifnya. Tetapi adab ini adalah satu jalan ataupun satu tingkah laku yang diletakkan untuk diikut, yang dilakukan oleh seseorang yang untuk diikutkan oleh orang lain. Kata Al-Imam Tuhanawi dalam kitabnya, adab itu adalah keindahan hal ehwal ketika berdiri ataupun ketika duduk, serta keindahan akhlak, iaitu kita menjaga kelakuan kita ketika kita berdiri, ketika kita duduk, dan dalam segala aspek kehidupan kita, kita menjaga kelakuan kita supaya perkara tersebut dipuji ataupun dipuji oleh syarak. Melakukan perkara sesuatu dalam keadaan dipuji oleh syarak. Maka dalam Islam ini, sekalian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam Islam mengajar kita beradab dari mula-mula kita bangun tidur sehinggalah kita kembali ke tilam kita atau ke katil semula untuk tidur. Mula-mula kita menjejakkan kaki daripada katil turun ke tanah, Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan adab-adab yang hendaklah kita mengamalkannya sebagai orang Islam. Maka Islam itu sendiri telah mulia dengan Islam. Nabi SAW bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman lam yadkhulun nar." Siapa yang dalam hatinya ada sebutir zarrah sahaja daripada iman, maka tidak akan masuk dalam neraka. Bermaksud tidak akan kekal dalam neraka. Ataupun man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka masuk ke dalam syurga. Tetapi dengan kemuliaan Islam itu sendiri, jika ditambahkan ke dalamnya dengan adab-adab Islam, maka menambahkan lagi nilai seorang Muslim di atas dunia ini. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi SAW untuk mengajarkan akhlak kepada umatnya SAW. Kata Nabi SAW, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang telah mengajarkan aku adab, dan Allah telah memperbaiki adab aku. Bermaksud Nabi SAW diutuskan kepada kita adalah untuk memberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalat, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita ingin bercampur gaul dengan orang lain
perlulah kita menjaga adab-adab supaya apa? Supaya orang lain dapat terima kehidupan kita dengan tenang. Orang lain dapat hidup dengan kita dengan tenang. Tidak boleh kita menyakiti orang lain. Hendaklah kita menjaga hak-hak orang lain. Banyak perkara-perkara yang perlu kita jaga. Hak kepada ibu bapa, hak kepada guru, hak kepada kawan-kawan kita, hak kepada jiran, hak kepada isteri. Maka Islam telah mengajar adab ini daripada macam saya cakap tadi, daripada mula-mula kita bangun tidur, kita masuk tandas, kita keluar tandas, kita solat subuh, selepas subuh, daripada zuhur pula, asar pula. Bahkan Islam mengajarkan adab bersama isteri. Tidak ada di dalam agama lain yang mengajarkan setiap perilaku kita ada cara-caranya, ada tingkah lakunya, ada tata cercanya. Maka itulah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka insya-Allah saya akan membacakanlah sedikit daripada kitab ini. Dalam kitab ini ada sebut adab apa? Banyaklah ada adab yang disebutkan dalam kitab ini. Saya belum tengok lagi secara keseluruhan. InsyaAllah kita akan ringkaskan adab ziarah, ada adab masuk masjid, ada adab masuk rumah. Maka itu adalah adab yang mana hendaklah kita hiasi diri kita dengan perkara tersebut. Baik. Maka adab ini adalah tanda keistimewaan seseorang Muslim. Tanda keistimewaan seseorang Muslim dan juga tanda kebahagiaan seorang Muslim. Kerana apa? Kerana orang Islam yang tidak beradab, dia tidak mempamerkan Islam yang sebenar. Sekarang ini kita digempar-gempurkan dengan Islam. Allah. Kita digempar-gempurkan dengan Islam. Hotel call pula. Macam mana? Nak cakap ke? Kita digempar-gempurkan bahawasanya Islam ni adalah satu... Allahumma salli Muhammad. Boleh pause ke? Sebentar. Sekejap. Hello? Assalamualaikum. Salam. Ya. Ya, isteri saya. Ya. Oh, okey. Ya. Okey, nanti saya transfer. Kalau malam ni boleh dalam lagi setengah jam. Ada dalam tu. Yang letak dalam grup okey, baik. Okey, baik. Okey, sama-sama. Astagfirullahaladzim. Minta maaf hotel call pula. Suruh bayar kuarantin. Baik, insya-Allah. Kita sambung lagi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengatakan bahawasanya Allah telah mengilhamkan kepada manusia ini yang baik ataupun yang buruknya. Maka telah berjaya orang yang telah memperbaiki nafsunya, iaitu akhlaknya juga. Wa qad khaba man dassaha, dan telah rugilah dan telah celakalah bagi mereka yang membiarkan akhlak dan nafsunya itu terbiar tanpa dididik. Maka kita hendaklah mendidik diri kita, mengajarkan diri kita untuk berakhlak dan beradab dengan adab Nabi SAW. Islam ini walaupun sekarang ini terkenal dengan agama yang ganas ataupun agama yang buruk. Sekarang ini terkenal di seluruh negara, Islam ni adalah agama yang sangat di mata orang lain lah, di mata orang lain memandang Islam ni dengan pandangan yang sangat rendah. Itu kerana apa terjadi perkara tersebut? Ini kerana apabila kita sendiri sebagai orang Islam tidak mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar, tidak mengamalkan adab-adab yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah telah memberikan kepada kita satu kelebihan, satu pemberian, iaitu dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita adab-adab yang baik. Hatta kita bermuamalah dengan orang kafir sekalipun, dengan orang non-Muslim pun, kita ada cara dan adab kita. Kita bermuamalah dengan haiwan pun. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat apabila mana beliau ini
meletakkan barang-barang beliau di atas tunggangan beliau lebih had dan memberi makanan kepada binatang beliau, makanan yang tak cukup dengan kadar barang yang diletakkan di atas badan ataupun di atas tunggangan binatang tadi. Maka Nabi menegur sahabat tersebut. Ini menunjukkan apa? Nabi menyuruh kita beradab hatta dengan haiwan, hatta dengan jamat, hatta dengan perkara-perkara yang keras, dengan batu, dengan kayu, dengan pokok. Kita ada adab dengan mereka. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi adab kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apatah lagi adab kita dengan ibu bapa kita, apatah lagi adab kita dengan saudara kita, apatah lagi adab kita dengan isteri kita ataupun anak kita ataupun ibu ayah kita. Maka alhamdulillah, itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar, yang mana kita disebutkan di sini tidak ada di dalam agama yang lain yang meletakkan adab daripada mula bangun tidur sehinggalah dia tidur kembali. Setiap langkah kita itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita beradab dengan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya kamu wahai Muhammad dalam keadaan akhlak yang sangat tinggi. Maka itu satu pemberian ataupun satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Baik. Maka itulah antara perkara yang saya ingin kongsikan daripada kitab ini. InsyaAllah kita akan mulakanlah kelas ini. Mungkin saya akan pilih waktu yang lain lah. Macam malam ni bertembung pula dengan kelas Habib Umar. Kelas Habib Umar tadi dekat Yaman sekarang pagi lepas subuh, jadi bertembung. Jadi mungkin saya akan cari waktu yang lain, ataupun mungkin kita lewatkan sedikit, ataupun kita awalkan sedikit kelas ni. InsyaAllah apa-apa komen ataupun apa-apa nasihat boleh bagi tahu kepada saya. 15 minit dah. InsyaAllah kita ringkaskan kelas 3 minit lagi. Taib. Kita ringkaskan kelas hanya 15 minit saja pada malam ini. Apa-apa cadangan atau apa-apa komen bolehlah bagi tahu kepada saya agar saya boleh perbaiki, kerana ini adalah satu pertama kalilah saya untuk mulakan perkara ni. Belum ada pengalaman lagi sebelum ni. Cumanya untuk mengambil manfaat masa, insya-Allah kita kongsikan apa yang ada dalam kitab ini. Maka saya mohon doa daripada semua yang hadir pada malam ini, dan doakan kami agar dapat meneruskan perjalanan di Malaysia ini. Agak letih sebenarnya perjalanan pulang kami tu. Perjalanan pulang lebih seminggu dekat negara orang. Jadi tapi alhamdulillah dah sampai ke negara kita ni. Walaupun proses untuk masuk ke dalam bilik semalam sangat-sangat penat lah. Kita orang keluar dalam jam 4:30 petang, tapi masuk hotel pukul 11 malam. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, semoga Allah merahmati kita semua.